Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Esther babak ke-9. Orang Yahudi bertindak melawan musuh. Mari kita mendengarnya bagaimana orang Yahudi bertindak. Kemudian tibalah hari ke-13 bulan Adar, iaitu hari yang ditetapkan bagi pelaksanaan titah di raja itu. Itulah hari yang dinanti-nantikan oleh musuh orang Yahudi untuk menguasai bangsa itu. Tetapi sebaliknya, orang Yahudi pula yang mengalahkan mereka. Di kawasan orang Yahudi di tiap-tiap kota, orang Yahudi berkumpul dan menyerang sesiapa sahaja yang cuba mencederakan mereka. Bangsa-bangsa di mana sahaja takut kepada mereka sehingga tidak seorang pun berani menentang mereka. Bahkan semua pembesar wilayah governor, pentadbir dan wakil diraja menyokong orang Yahudi kerana mereka takut kepada Mordekai. Di seluruh kerajaan itu, orang tahu bahawa Mordekai seorang yang berkuasa di istana dan bahawa kuasanya semakin bertambah. Oleh itu, orang Yahudi dapat berbuat apa sahaja terhadap musuh mereka. Orang Yahudi menyerang dengan pedang serta membunuh mereka. Di Susan sahaja di ibu kota itu, orang Yahudi membunuh sebanyak 500 orang. Di kalangan orang yang dibunuh adalah 10 orang anak lelaki Haman, anak Hamedata, musuh orang Yahudi itu. Mereka ialah Prasadata, Dalphon, Aspata, Porata, Aldaya, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai dan Waizata. Walaupun demikian, orang Yahudi tidak merampas harta orang. Pada hari itu, bilangan orang yang dibunuh di Susan dilaporkan kepada raja. Raja memberitahu permaisuri Esther. Di Susan sahaja, orang Yahudi sudah membunuh 500 orang, termasuk 10 orang anak lelaki Haman. Betapa dahsyatnya lagi pembunuhan yang mungkin berlaku di wilayah-wilayah. Sekarang, apa lagi keinginan adinda? Katakanlah, beta akan memberikannya kepada adinda. Ayat 13, Esther berkata, "Jika tuanku berkenan, benarkanlah orang Yahudi di Susan melakukan lagi pada hari esok apa yang dilakukan mereka hari ini. Hendaklah mayat anak-anak lelaki Haman itu digantung pada tiang pergantungan." Raja memberikan perintah untuk melaksanakan permintaan Esther. Surat perintah dikeluarkan di Susan dan mayat kesemua anak lelaki Haman digantung. Pada hari ke-14 bulan Adar, orang Yahudi di Susan berkumpul semula dan membunuh sebanyak 300 orang lagi di kota itu. Kali ini juga mereka tidak merampas harta orang. Orang Yahudi di wilayah-wilayah juga berkumpul dan membela diri. Mereka mengalahkan musuh dan membunuh seramai 75,000 orang yang membenci mereka. Tetapi mereka tidak merampas harta orang. Peristiwa itu berlaku pada hari ke-13 bulan Adar. Keesokan harinya, pada hari ke-14, tidak ada lagi pembunuhan. Mereka merayakan hari itu dengan berpesta. Tetapi orang Yahudi di Susan mengadakan perayaan pada hari ke-15, kerana pada hari ke-13 dan ke-14 mereka membunuh musuh. Dan pada hari ke-15 barulah mereka
berhenti membunuh musuh. Itulah sebabnya orang Yahudi yang tinggal di kota-kota kecil merayakan hari ke-14 bulan Adar dengan berpesta. Pada hari itu mereka saling memberikan hadiah berupa makanan. Perayaan Purim, ayat 20. Selepas itu, Mordekai mencatatkan kejadian itu. Dia mengirim surat kepada semua orang Yahudi, baik yang dekat maupun yang jauh di seluruh kerajaan Persia. Dia menyuruh mereka merayakan hari ke-14 dan hari ke-15 bulan Adar pada tiap-tiap tahun. Hal itu demikian kerana pada hari itulah mereka telah mengalahkan musuh, sehingga kesedihan dan kepedihan mereka berubah menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Oleh itu, mereka harus merayakan hari-hari itu dengan pesta dan jamuan serta saling memberikan makanan dan memberikan sedekah kepada orang miskin. Orang Yahudi menurut perintah Mordekai itu. Lalu perayaan itu menjadikan perayaan tahunan. Ayat 24. Haman anak Hamadeta, keturunan Agag dan musuh orang Yahudi, sudah membuang undi yang disebut Purim untuk menentukan hari bagi pembunuhan orang Yahudi. Dia sudah bertekad untuk menghapuskan orang Yahudi dari muka bumi. Tetapi Esther menghadap raja dan raja mengeluarkan titah bertulis sehingga Haman menanggung akibat komplotnya terhadap orang Yahudi. Dia dan anak-anak lelakinya digantung pada tiang penggantungan. Itulah sebabnya perayaan itu dinamakan Purim, oleh sebab surat Mordekai dan segala yang sudah dialami orang Yahudi. Mereka membuat peraturan bagi mereka dan keturunan mereka dan sesiapa sahaja yang menjadi warga bangsa Yahudi diwajibkan untuk merayakan 2 hari itu tiap-tiap tahun, seperti yang sudah ditentukan oleh Mordekai. Mereka membuat satu peraturan bahawa setiap keluarga Yahudi daripada semua generasi yang akan datang di semua wilayah di kota harus ingat untuk merayakan perayaan Purim selama-lamanya. Di samping itu, bersama dengan surat Mordekai, Permaisuri Esther, anak Abihail, menulis surat kedua yang memperkuatkan isi surat Mordekai tentang Purim. Surat itu dikirim kepada semua orang Yahudi dan salinannya dikirim ke 127 buah wilayah di kerajaan Persia. Surat itu disertai doa agar bangsa Yahudi selalu sejahtera dan aman. Surat itu menganjurkan supaya mereka dan keturunan mereka merayakan perayaan Purim pada masa yang ditetapkan, sebagaimana mereka memperingatkan masa Purim dan masa berkabung. Demikianlah yang diperintahkan oleh Mordekai dan Permaisuri Esther. Perintah Esther yang menetapkan peraturan tentang perayaan Purim itu dicatat di dalam sebuah gulungan naskah. Ya, ini adalah satu perayaan yang sungguh-sungguh bergembira bagi orang Yahudi kerana mereka telah mengalahkan musuh mereka. Ya. Ya. Ini adalah Esther babak ke-9. Sekian, terima kasih. Shalom.